Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, para pelajar, para penonton dan pengikut, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Hari itu kita dah pun bincang tentang peringkat kedua daripada khusyuk, yang mana peringkat kedua daripada khusyuk ialah sentiasa mengawasi daripada serangan hendak diri sendiri, daripada timbulnya perasaan riak, timbulnya perasaan ujub, daripada segala aib diri, kekurangan-kekurangan yang mungkin berlaku pada diri kita semasa kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana itu menyebabkan kita sentiasa fokus kepada ibadah. Yang mana ibadah yang nak dimaksudkan dalam konteks ini adalah hidup. Kerana Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bukan masa semayang saja, bukan masa puasa saja, tapi sepanjang waktu kita kena dalam keadaan khusyuk, keadaan bersedia. Kerana kita tidak ada satu lahzah, tidak ada satu suku detik, melainkan kita adalah hamba bagi Allah dan kita dalam perhambaan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keduanya, daripada martabat yang kedua itu ialah dia tidak melihat bagi dirinya sebarang fadilat dan kelebihan atas orang lain, dan tidak menuntut apa-apa hak daripada makhluk. Kerana dengan cara itu barulah dia boleh rasa humility, dia boleh rasa rendah diri, rasa hina, bahawa dia ni bukan siapa-siapa. Dia tidak ada something superior terhadap orang lain. Ya? Dia tidak ada sebarang benda yang dia nak bangga, yang dia nak tuntut daripada orang yang orang kena muliakan dia dengannya. Jadi orang sufi ni, orang yang ahli ibadah, dia bukan jenis bila orang mai dekat dia tu suar tangan suruh orang cium. Itu bukan. Kalau tengok jenis pakai serban besar, lepas tu duk huluk tangan bagi orang cium, ni bukan waliullah. Yang ni kalau wali pun boleh jadi, wallahu alam, wali syaitan. Ya? Orang nak cium tangan tu syaitan lain, tapi dia ni dia yang suar, dia pula yang suruh. Itu hadza kaunuhu waliyun lisyaitan aqrab min an yakuna waliyan lillah. Orang yang macam ni, dia ni sebagai wali syaitan lebih tepat untuk kita namakan dia daripada kita namakan dia wali Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, dia kata at-tanassumu binasimil fana. Yang kita bincang tentang fana, tentang annihilation, tentang peleburan jiwa. Kerana ibadah ini, tasawuf ini, seperti mana kata Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, Sayyidul Taifah, nawarallahu darihah wa qaddasallahu ruhah, an yumitaka al-haqqu an nafsik wa yuhyika bih. Matlamat ubudiyah ini, kita nak Allah Ta'ala matikan kita daripada diri kita, dan Allah hidupkan kita dengan dia. Seperti mana dalam hadis wali yang panjang, ya, Allah Ta'ala menyatakan bahawa
barang siapa man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah isytiharkan perang kepadanya. Wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaradtuhu alayhi. Dan tidak ada benda yang lebih aku cintai seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku melainkan dengan perkara fardu yang aku fardukan ke atasnya. Sebab itulah dia difardukan, sebab Allah sangat suka, sangat cinta. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbah. Dan sentiasa bin nawafil, dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadat-ibadat tambahan, ibadat-ibadat sunat. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, sehinggalah aku mencintainya, aku sayang, suka sangat dekat dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u biha wa basarahu allati yabsuru biha. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر. Jadi Tuhan kata, bila aku mencintainya, maka adalah aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia memukul dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Dengankulah dia melihat, dia mendengar, dia mengambil, dia berjalan, dia mengayunkan tangannya. Apa makna? Inilah fana dan baqa. Yani seseorang hamba itu bila dah sampai ke tahap dia mencintai Allah dan Allah mencintai dirinya, lalu bersatulah perasaan ini dapat dirasai. Dia merasakan cinta Allah pada dirinya dan dia merasakan cintanya kepada Allah. Kerana Allah itu yuhibbu wa yuhab, mencintai dan dicintai. Apabila Allah mencintai seseorang hambanya, hambanya boleh merasai cinta Allah. Dan kita merasai rasa kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika itu tidak ada lagi keinginan diri. Kita mati daripada diri kita, daripada sebarang keinginan nafsu dan syahwat dan tabiat. Kita hanya teringin apa yang Allah nak. Kita benci apa yang Allah benci. Kita sendiri tidak ada apa-apa. Orang maki kita, pukul kita, mengata dekat kita, kita tidak ada rasa apa-apa. Seperti mana Nabi SAW. Nabi kalau orang buat apa dekat dia, dia maafkan. Dia tak ada menuntut bela. Dia tak ada menuntut qisas. Walaupun qisas itu dibenarkan, diizinkan. Tetapi apabila yang disentuh itu ialah agama Allah, yang dicemari itu ialah suruhan Allah, yang dilanggar itu ialah arahan Allah, larangan Allah, yang diceroboh itu ialah larangan Allah, maka ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan murka, akan marah. Jadi inilah yang kita kata sebagai fana. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, fa'lam أن الفناء
masdaru faniya yafna fana'a idza mahalla wa talasha wa udima قد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما قال الفقهاء لا يقتل في المعركة شيخ فان وقال تعالى كل من عليها فان أي هالك ذاهب. Asal makna fana ialah kata terbitan, kata masdar bagi kata kerja fania, yafna, fanaan. Masdarnya fanaan. Iaitulah idmahal, ya, hilang, lenyap, lesak, ya, daripada kewujudan, atau digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang telah habis tenaga dan keupayaannya walaupun dia masih ada, seperti disebut syekhun fanin, orang tua yang dah fana, yakni orang tua yang dah tak larat nak buat apa. Dan firman Allah, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi akan musnah, akan binasa. Tetapi walakinnal qauma istalahu 'ala wad'i hadhihi al-lafzati litajrid shuhud al-haqiqah al-kawniyah wal ghaibati 'an shuhud al-kainat. Tetapi maksud fana di sisi ahli tasawuf ialah menyaksikan hakikat kaun, hakikat alam yang sebenarnya dalam keadaan dia hilang, dia lesak dan lenyap daripada menyaksikan makhluk. Dia menyaksikan realiti yang sebenar, the truth. Apakah realiti itu? Bahawa alam ini semua kejadiannya, semua yang berlaku adalah pentadbiran Allah Ta'ala, menyaksikan dengan mata hatinya hakikat, ya. Firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar, akulah masa, akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Menyaksikan hakikat firman Allah, yudabbirul amra, dialah yang mentadbir segala urusan. Menyaksikan hakikat ala lahul khalq wal amr, baginya lah pemerintahan dan penciptaan. Tabarakallahu rabbul alamin. Menyaksikan hakikat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi inilah yang dimaksudkan menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah dalam keadaan dia lesak, dia lenyap daripada menyaksikan alam itu sendiri. Dan macam kita sebut, wa hadza al-ismu yutlaqu ala thalathati ma'ani. Di sisi ahli tasawuf, makna fana ini ada 3 terminologi yang berbeza mengikut aliran tasawuf yang berbeza. Yang pertama, aliran tasawuf falsafi wujudi yang disebut al-wujudiyah, tasawuf wujudiyah, iaitulah tarikat tasawuf yang berkembang pada zaman kini semenjak daripada abad ke-8 Hijrah, abad ke-7 hingga sampailah zaman sekarang ini. Kita dah hari ini adalah 1444 yang terakhir, insya-Allah, dan esok adalah 1445. Kita masih lagi dalam abad ke-15 Hijrah. Ya, belum sampai separuh. Ya. Jadi sepanjang 15 daripada kurun ke-6 Hijrah, abad ke-6 sampai abad ke-15 kita ada ni, yang menjadi dominan dalam ajaran tasawuf ialah tasawuf falsafi wujudi yang digagaskan oleh Al-Syekhul Akbar Ibn Arabi. Ya. Mereka kata Al-Syekhul Akbar lah. Mereka panggil Al-Syekhul Akbar, yang kita panggil yang lain. Ya.
Iaitulah ajaran wahdatul wujud. Jadi di sisi golongan wahdatul wujud, fana di sisi mereka adalah al-fana'u an wujudis siwa. Lenyap daripada kewujudan selain Allah. Fahuwa fana'u al-malahidah. Ini adalah fana golongan ateis. Ateis yang berkata, yang berpegang dengan akidah al-qailina biwahdatil wujud, dengan monism, wa annahu ma thamma ghairuh, wa anna ghayatal arifina wassalikina al-fana'u fil wahdatil mutlaqah wa nafyul kathrah wa ta'addudu 'anil wujudi بكل اعتبار. الفناء في الوحدة المطلقة ونفي الكثرة والتعدد عن الوجود بكل اعتبار، فلا يشهد غيرا أصلا، بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب، بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد. Ini fana golongan ateis yang berpegang dengan pahaman monism wahdatul wujud, bahawa tidak ada di sana selain dia. Dan kemuncak golongan salik dan arif ialah melebur ke dalam kesatuan yang mutlak, keesaan yang mutlak, dan menafikan keberbilang-bilangnya entiti wujud daripada kewujudan dengan segala iktibar. Maka mereka tidak menyaksikan di sana ada yang wujud selain Allah. Bahkan mereka menyaksikan bahawa wujud hamba itu tidak lain tidak bukan hanyalah wujud Allah itu sendiri. Bahkan tiada di sisi mereka pada hakikatnya Tuhan dan hamba. Na'udzubillah min dzalik. Wahdatul wujud, satu fahaman falsafah yang berkembang di kawasan timur. Ya, kawasan timur ni masuklah sampai ke Malaysia lah. Ia bukan sesuatu yang direka secara asasnya oleh Ibn Arabi, tapi Ibn Arabi yang mengambil dan mengembangkan. Iaitu mereka berpandangan bahawa Tuhan adalah the only reality. Dan Tuhan itu ialah wujud mutlak. Tuhan ialah wujud. Dan wujud Tuhan itu melimpah, ya, dan menyuluh dan menerangi makhluk. Maka hakikat perkataan mereka ialah tidak ada Tuhan dan makhluk. Yang ada hanyalah satu benda, namanya wujud. Wujud itulah Tuhan, wujud itulah makhluk. Dan mereka ini ada beberapa aliran juga yang kita dah perincikan dulu dalam kelas yang tentang wahdatul wujud, dan juga dalam podcast pun boleh rujuk. Kita ada bincang juga tentang wahdatul wujud, aliran-alirannya. Maka tak perlulah nak perpanjangkan perbahasannya. Yang penting kita kena tahu wahdatul wujud ni adalah dhalalun mubin wa kufrun sarih wa syirkun jali. Wahdatul wujud adalah kesesatan yang nyata, kufur yang nyata, dan syirik yang terang. Walaupun sebahagian orang masih tidak jelas perkara ini kerana syubhat, atau kerana pandainya golongan wahdatul wujud ini dalam menggula-gulakan orang dengan perkataan-perkataan dan takwilan-takwilan mereka. Tetapi hakikat ajaran wahdatul wujud adalah bercanggah dengan tapak asas Islam. Yang kedua disebut al-fana an syuhudis siwa, lebur daripada menyaksikan selain Allah, yang disebut sebagai wahdatus syuhud,
kesatuan dalam penyaksian. Dan fana yang jenis kedua ini yang kebiasaannya dipegang oleh ahli sufi mutaakhirin yang mengikut ajaran Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang dipenamakan sebagai wahdatus syuhud. Iaitulah fana an syuhudi an syuhudi wal his, yakni dia hilang rasa, dia tidak sedar, dia berada dalam satu keadaan dia tidak rasa. Macam orang Melayu kata, makan punya sedap sampai tak sedap mak mentua lalu. Dia fana daripada mak mentua dia. Macam kita tengok TV, kita fokus buat satu benda, kita lupa keliling. Ni dia panggil fana an syuhudi siwa. Kan? Orang lalu lalang depan kita pasal kita duk fikir satu benda, kita duk bayang, duk fikir apa semua, kita tak perasan pun. Orang mai, orang bagi salam kita, kan? Jadi disebabkan dia terlalu asyik, terlalu fokus dalam peribadatan dia kepada Allah, sehingga dia tidak sedar akan kewujudan selain Allah, dan sampai ke tahap dia tak sedar akan kewujudan dirinya. Tetapi ini berlaku bukan kerana dia i'tiqad, tetapi kerana dia ada kaitan dengan i'tiqad yang tak betul juga. Dan fana ini berlaku dalam kalangan ahli tasawuf jenis yang kedua. Apa dia? Tasawuf mutakallimin, tasawuf ahli kalam, tasawuf ahli kalam. Yang ini mereka menganggap kemuncak ibadat ialah kita nak fana daripada menyaksikan selain Allah. Kita tidak menyaksikan adanya wujud kecuali wujud Allah. Kita tidak menyaksikan di sana ada sifat kecuali sifat Allah. Walaupun dari segi i'tiqad, kita memang i'tiqad Tuhan lain, alam lain. Beza, ada beza antara Tuhan dengan makhluk. Tetapi dia kata kita tak mau saksikan perbezaan itu. Kita tak mau sedap, tak mau rasa. Kita nak lost conscious, kita nak fana, kita nak mabuk, nak suka, nak syukur. Ya. Kita tak sedap ada yang wujud kecuali Allah Ta'ala sahaja. Dan menyebabkan mereka ini bila dalam keadaan tersebut mengucapkan kalimah-kalimah yang zahirnya adalah kufur, seperti perkataan Abu Yazid Bistami, subhani, maha suci aku, atau ma fil jubbati ilallah, tidak ada dalam jubah kecuali Allah, dan seumpamanya. Yang mana perkataan ini law sadarat an qailiha wa aqluhu ma'ahu lakana kafir. Kalau satu orang sengaja pergi cakap macam ini dalam keadaan dia sedap dan berakal, tentulah dia kafir. Walakin ma'a suqut at-tamyiz wa asy-syu'ur qad yartafi'u anhu qalamul mu'akhadhah. Tapi kalau dia sebut benda itu dalam keadaan dia mabuk tadi, tak sedap, dia hilang ingatan, kita kata, kerana terlalu teruja, altruism, ya, dalam menyaksikan hakikat. Apabila berlakunya mukasyafah, ini kita akan sebut martabat yang ketiga, nak kena jaga adab bila datangnya mukasyafah. Ya. Dalam keadaan itu dia mungkin mengucap kalimah ini tanpa dia sedar, tanpa dia rasa, dia tak perasan. Ya. Jadi dimaafkan. Dihikayatkan ada seorang melihat kekasihnya jatuh ke dalam air. Orang yang dia sayang lah, kawan baik dia yang dia sayang, adik dia, abang dia,
jatuh dalam air. Lepas tu dia pun terjun sekali. Lepas tu orang heran. Patutnya dia ni pergi selamatkan, bukannya dia terjun sekali. Kan? Lepas tu orang kata, pasal apa yang kau pergi terjun, bukan yang kau selamatkan. Kan? Maksudnya, awak yang dia jatuh, hampir jatuh sekali, pasal apa? Yang kau tu terjatuh, yang hang sengaja pergi bagi jatuh jadi hang, pasal apa? Dia kata, ghibtu bika fadhanantu annaka anni. Aku terlalu sayangkan kau sampai aku dah rasa aku adalah engkau. Jadi masa hang jatuh tu, aku ingat aku yang jatuh. Ya. Jadi orang yang macam ini, bila dia sedar balik, maka dia tahulah benda tu tak betul. Itu hanyalah khayalan, imajinasi. Ya. Dan fana ini, yang jenis kedua ini, kata Ibn Qayyim, wa hadzal fana'u yuhmadu minhu syai' wa yudhammu minhu syai' wa yu'fa minhu an syai'. Fana jenis yang kedua ni, dia ada 3. Ada part dia, partially part of it adalah dipuji, or is recommended. Another part of it are condemned. Satu bahagian lagi dicela. And the last part of it, and the other part of it adalah dimaafkan. Apa dia? Yang dipuji itu ialah fana'nya daripada cinta apa yang selain Allah dan takut kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah. Ya. Hilang rasa takut kepada makhluk, harap kepada makhluk. Ini dipuji. Dan ini adalah fana' yang sahih. Tetapi dicela. Ya. Dengan dia hilang akal dan dia hilang kesedaran, sehingga dia tak dapat nak bezakan antara wujud dirinya dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaafkan daripadanya apa yang keluar daripadanya, perkataan-perkataan yang zahirnya kufur. Kita tak boleh kata dia kafir. Bahkan tidak mengeluarkan statusnya sebagai waliullah kalau dia waliullah dengan perkataan-perkataan itu, kerana dia mengucapkannya dalam keadaan dia tidak sedar diri. Dan fana yang kedua ini sebenarnya berlaku kerana pengaruh ilmu kalam. Ya. Ulama kalam, bila terutamanya Mu'tazilah, Jahmiyah yang menafikan sifat ataupun menafikan istiwa, ya, menafikan Allah Ta'ala itu berada di atas alam ini, di luar daripada alam, terpisah daripada makhluknya, menyebabkan mereka ini waktu ibadah mereka rasa kedekatan Allah kepada mereka. Ya, mereka rasa kasih sayang Allah kepada mereka. Mereka rasa cinta Allah. Mereka rasa takut mereka kepada Allah. Tetapi disebabkan mereka tidak mengisbatkan wujud yang khusus bagi Tuhan, concrete existent, concrete extramental existent bagi Tuhan, maka menyebabkan mereka dalam situasi itu mereka menyangka, mereka silap sangka bahawa mereka menyaksikan tidak ada diri mereka, yang ada hanyalah
hanyalah Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kata fana yang kedua ni tidak dipuji. Secara keseluruhannya dia tidak dipuji kerana dia tidak disuruh oleh syarak. Tetapi kalau berlaku kepada seseorang ahli ibadah, maka ia dimaafkan. Tetapi dia bukan kayu ukur kehebatan seorang ahli ibadah. Dan bukan tujuan ibadah. Bukan tujuan ibadah untuk kita hilang akal. Ya, itu penting benda yang kita nak kena faham. Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada di kalangan mereka yang jadi begitu. Menunjukkan bahawa wahdatul syuhud juga adalah tidak disyariatkan. Ya? Dan ia berlaku puncanya kerana tidak mempunyai i'tiqad yang sahih tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan konsep yang betul tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana mengikut metodologi ilmu kalam. Ya. Sebab itu fana jenis yang kedua ni banyak berlaku dalam ahli tasawuf yang mengikut metodologi ahli kalam. Manakala fana yang sahih, fana yang betul ialah apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa itulah fana daripada kehendak diri, daripada syahwat diri, supaya diri kita ini tidak berkehendak melainkan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ini adalah fana yang dikehendaki di sini, ya, yang di sisi ahli tasawuf, ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi bila dia kata peringkat yang kedua itu kemuncaknya kita sudah merasai hembusan bayu angin fana. Kerana bila kita sentiasa menjaga aib diri, kemudian kita melihat diri kita ini penuh dengan aib dan kita tidak ada kelebihan atas makhluk lain, kita ini adalah hina, kita tidak ada apa-apa kelebihan atas orang, maka datanglah kemuncak khusyuk bagi peringkat yang kedua, iaitulah dia mula merasai angin fana. Dia akan merasai bahawa dia tidak ada hak yang dia boleh tuntut daripada makhluk lain. Baik. Kemudian kita pergi kepada peringkat yang ketiga. الدرجة الثالثة حفظ الحرمة عند المكاشفة وتصفية الوقت من مراءة الخلق وتجريد رؤية الفضل. Dia kata peringkat khusyuk yang ketiga ialah menjaga kehormatan ketika berlakunya kasyaf dan mensucikan waktu daripada menunjuk-nunjuk kepada makhluk, dan mengosongkan diri daripada menyaksikan kelebihan. Apa makna? Tu ada 3 perkara juga. Yang pertama dia kata hifzul hurmah inda al-mukashafah, menjaga kehormatan ketika berlakunya kasyaf. فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه المكاشفة، فإن المكاشفة توجب بسطا ويخاف منه سطح إن لم يصحبه خشوع يحفظه الحرمة.
Iaitu apabila seseorang hamba itu Allah Ta'ala telah singkapkan baginya untuk menyaksikan beberapa perkara ghaib, untuk mengalami pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohani, ya. Dan dia mungkin akan dapat kasyaf dengan diperlihatkan benda-benda tertentu, atau dia mendengar panggilan suara tertentu. Maka orang yang dapat kasyaf, tugasnya adalah hifzul hurmah, menjaga kehormatan diri, iaitulah mengawal diri daripada bermanja-manja dan berlebih-lebihan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ini berlaku dalam sebahagian orang sufi, dia menyangka kerana dia dah kasyaf, ya, maka dia dengan Tuhan, dia buat Tuhan macam kawan, ya. Dia cara dia bercakap, cara dia berdoa, bagi aku ni Sat, aku nak yang ni. Ini adalah salah. Ini berlawanan dengan khusyuk. Khusyuk sepatutnya kita semakin takut kepada Allah, semakin jadi hamba kepada Allah, ya. Tapi kalau tidak dijaga kehormatan diri ketika berlakunya mukasyafah, akan datanglah sikap-sikap yang tidak baik dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dia tidak ada khusyuk lah. Kalau orang yang khusyuk, walaupun dia mukasyafah, dia kasyaf, Tuhan perlihatkan kepadanya beberapa perkara ghaib, dia tetap dalam keadaan merendah diri, humility. Yang kedua ialah mensucikan waktu daripada menunjuk kepada makhluk, yakni tidak mahu makhluk tahu dan melihat amal ibadah yang zahir maupun yang batin. Iaitu dia kata yukhfi ahwalahu 'anil khalq juhdah li'alla yaraha an-nas. Iaitulah dia menyembunyikan amalan-amalannya yang salih daripada manusia, lalu mereka akan kagum kepadanya. Fayu'jibuhu itla'uhum bi 'alaiha wa ru'yatuhum laha. Dia tidak suka manusia melihat amal ibadahnya yang membawa kepada mereka memujinya, lalu dia membawa kepada dia ujub, ya. Dia tidak suka orang puji-puji dia. Dia tidak suka orang puji, tidak suka orang agung-agungkan dia. Ya, dia tak mau pun orang tahu kata dia ni ada kelebihan dari segi ibadat yang tidak sama dengan orang. Bahkan orang ahli sufi ini, dia kalau boleh, dia nak zahir depan orang macam orang biasa. Bukan nak tunjuk kata dia ni, oh tengok belajar ni, kaki tahajud ni, kan ni kaki sembahyang sunat ni, kaki baca Quran ni, ya, nampak macam biasa. Tapi hakikatnya memang dia rajin tahajud setiap malam, baca Quran setiap malam, ya. Dia tidak suka orang mengetahui, ya, tanpa ada maslahah yang penting lah, ya, tanpa ada maslahah yang penting. Adapun tajridu ru'yatul fadl alla yara al-fadla wal ihsan illa min Allah wahdah, yakni dia tidak melihat apa jua ihsan dan fadilat yang dia dapat melainkan daripada Allah sahaja, ya. Apapun, ya, yang apa nama apa kita kata kurniaan kebaikan yang dia dapat dalam hidup,
baginya itu semua hanyalah karunia Allah. Dia tidak melihat kepada sebab. Macam kita kata, sebab ini ya, nafyus sebab, menafikan sebab adalah satu kebodohan. Ya, menggunakan sebab itu yang disuruh oleh syarak. Adapun bersandar kepada sebab dan beralih melihat sebab berbanding melihat kepada penyebab, kepada sebab, pencipta sebab adalah Allah, ini lebih kepada nak menghampiri syirik. Sebab ini untuk kita guna, bukan untuk kita jadikan dia sebagai tempat untuk kita puji dan puja, seperti orang kafir yang suka memuji sebab, memuji masa, memuji itu, memuji ni, ya. Dapat nikmat apa pun dia nisbah kepada makhluk dulu, tidak nisbah kepada Tuhan, ya. Jadi tak betul. Orang mukmin, orang yang khusyuk, dia nisbahkan semua nikmat dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Mun'im, penganugerah nikmat yang hakiki. Khaliqul asbab, pencipta kepada segala sebab yang tanpa izinnya tak ada satu sebab pun dalam alam ni yang boleh berfungsi. Ya. Jadi ini adalah 3 derajat khusyuk. Kita boleh rumuskan derajat yang pertama ialah seseorang itu dia kena rasa hina diri depan Allah Ta'ala, rasa hamba, merasai dirinya sebagai hamba, yang mana itu adalah hakikat dirinya. Maka dengan itu dia rasa hina di depan Allah Ta'ala, dia menyerah diri kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dia kena mengakui dan kena merasai hakikat dirinya adalah hamba Allah. Kemudian dia kena mengakui dan mengawasi dirinya dari sudut dia sebagai makhluk yang menjadi punca kepada keaiban, kekurangan. Bahawa kita ni kalau kita detach from God, if we detach from God, there is nothing good will come from us. Tidak ada benda baik yang datang daripada kita kalau kita ini terpisah daripada hubungan kita, connection kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kena sentiasa bersiap siaga mengawasi dirinya daripada serangan hendak dosa-dosa dan aib dirinya. Dan dia teruskan lagi perasaannya bahawa dia ni adalah hamba Allah yang hina, yang dia tidak ada apa-apa hak atas makhluk yang lain. Dan yang ketiganya adalah dia kena beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena mentauhidkan Allah, kena memandang Allah sebagai tuannya yang menjaganya, yang menganugerah dan melimpahkan segala karunia kepadanya. Itu adalah 3 peringkat khusyuk yang dapat kita rumuskan daripada apa yang disebut oleh Al-Harawi dalam Manazilus Sa'irin dan disyarahkan oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang sangat mengagumkan dan menakjubkan, Madarij As-Salikin. Jadi ini adalah derajat-derajat khusyuk. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-arif la yara lahu ala ahadin haqqa wa la yashhadu lahu ala ghairihi fadla, falidhalika la yu'atibu wa la yutalib wa la yudarib. Orang yang kenal Allah itu, dia tidak melihat sesiapa pun ada hak atasnya yang mereka perlu tunaikan untuknya. Dia tidaklah lebih hebat daripada orang lain, maka dia tidak menuntut, tidak mencela, tidak memukul.
Dalam satu qasidah Ta'iyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, qasidah yang sangat bagus, Ibn Taymiyah kata, أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي. Dia kata, akulah yang fakir, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan makhluk. Akulah yang tersangat miskin dalam segala keadaanku. Akulah yang sangat zalim bagi diriku dan diriku menzalimi aku. Sedangkan segala kebaikan jikalau ianya datang daripada Allah. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا شفيع إلى رب السماوات لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات. Aku tak mampu dengan sendiriku membawakan manfaat untuk diriku, dan aku tidak mampu menolak mudarat daripada diriku sendiri. Semuanya kena perlukan bantuan Tuhan Azza wa Jalla. Dan panjang ialah qasidah ini, ada berapa bait lagi. Tapi nak bagi tahu bahawa Ibn Taymiyah nak menegaskan bahawa kita makhluk ni, kita dependent, kita fakir, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Kita tidak ada waktu yang kita boleh lekang daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang dependent, bergantung, dependensi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab kita ini dia sebutkan jenis-jenis khusyuk, khusyuk yang hakiki, khusyuk iman, dan yang ulama sebut sebagai khusyuk munafik, khusyuk buat-buat. Khusyuk buat kita letak yang ni dilarang. Ya. Buat-buat untuk bermuka-muka. Adapun buat-buat khusyuk kerana nak latih diri untuk khusyuk, itu tidak mengapa. Ya. Tapi ialah buat-buat itu kerana nak bermuka-muka dan tidak ada niat pun nak khusyuk betul-betul. Okey. Kemudian pengarang kitab kita ni Syekh Khalid Sabt hafizahullah taala bawakan kepada kita perkara-perkara yang boleh membawa menjadi jalan untuk kita mencapai khusyuk. Apa dia? Yang pertama dia kata istihdaru nazarillahi ta'ala ilaik. Ini yang disuruh Nabi SAW untuk mencapai ihsan, ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita kena rasa bahawa Allah duk perhati kita, duk mengawasi kita, dan itu adalah hakikat. Memang Allah duk perhati pun. Ya, memang kita sentiasa dalam pengawasan dan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Cuma antara kita rasa dengan tak rasa, antara kita sedap dengan tak sedap. Ya. Macam orang kadang-kadang dia buat jenayah apa, dia tak sedap kata tempat tu ada CCTV. Ya. Bukan CCTV tidak ada, TV ada, duk rakam, walillahil mathalul a'la. Ya. Tapi sebab dah tak perasan. Jadi kita nak kena bagi, timbulkan dalam diri kita ni kesedaran. Ya, nak bagi kita rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
sentiasa mengawasi aib diri dan amalan. Macam kita sebut tadilah, dia kena sentiasa mengawasi dirinya daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah daripada amalan hati dan juga zahir. Yang ketiga, mengenal Tuhan Azza wa Jalla, pengenalan yang sahih yang boleh menghasilkan ta'zim. Sebab itu Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah itu daripada kalangan hamba-hambanya adalah golongan ulama. Sebab itu Allah jalinkan mereka dalam firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Tiga golongan ini, Allah Ta'ala kata syahidallah, Allah Ta'ala sendiri bersaksi, dengan la ilaha illallah, malaikat dan orang yang diberi ilmu, orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh. Macam mana kita nak kenal Tuhan sungguh-sungguh? Yang ni kita kenal Tuhan menerusi pengenalan Tuhan akan dirinya. Kita tak boleh kenal Tuhan melainkan Tuhan yang kenalkan dirinya kepada kita. Jadi macam mana kita kenal Tuhan? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ini dengan dia sendiri yang reveal, yang mendedahkan siapa dirinya. Dan ini adalah logik, tuan-tuan dan puan. Kita tak boleh mengenali seseorang melainkan dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau manusia, walillahil mathalul a'la, bagi Allah contoh lebih tinggi. Kalau manusia pun kita tak boleh kenal manusia yang lain melainkan dia sendiri yang memperkenalkan. Kita tak boleh guna akal pemikiran kita semata-mata, logik waras kita semata-mata untuk kita mengenal makhluk, mengenal orang. Kan? Apatah lagi Tuhan. Yang Tuhan itu tidak ada nazir, tidak ada yang sama dengannya dalam alam masyhud ini, alam yang disaksikan. Yang kita nak buat qiyas mustawi, qiyas yang sama tara, tak ada. Dan tidak ada juga baginya sebarang tandingan. Jadi macam mana kita nak buat analogi yang Tuhan itu macam ini, Tuhan tak boleh macam itu, tak boleh macam ini? Tidak masuk akal. Sedangkan kita tak boleh buat cerita pasal orang hanya berdasarkan khayalan akal kita. Kan? Sebab dia orang Malaysia maka dia mesti macam ni je. Tak boleh. Kena dia yang cerita pasal diri dia. Kalau itu makhluk, kita tak boleh kenal makhluk melainkan dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Walillahil mathalul a'la, Allah lebih lagi. Jadi sebab itu jalan untuk mengenal Allah itu hanyalah dengan kita mengenali Allah Ta'ala dengan kita menerusi perkhabaran, pemberitahuan para anbiya yang dihantar oleh Allah. Ya Allah reveal, Allah memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita makhluk-makhluknya. Hendaklah apabila seseorang salat, dia kata seterusnya, sentiasa menganggap bahawa salat kita itu adalah salat yang terakhir. Dalam hadis Anas ibn Malik, Nabi SAW, dalam hadis Anas bin Malik yang diangkat oleh Nabi SAW, baginda bersabda, "Udhkuril mauta fi salatika, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatah, wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha." Ingatlah mati ketika salat, kerana sesungguhnya seseorang itu jika diingat mati dalam salatnya, tentulah salatnya akan lebih elok. Dan salatlah seorang, salatlah kamu salat seperti mana orang yang
yakin, yang sangka dia tidak akan ada solat lagi, lepas tu dia matilah. Ya. Maknanya seolah-olah itu adalah solat kita yang terakhir. Di antaranya ialah apabila kita beribadah, kita seakan-akan menyaksikan syurga dan neraka. Seakan-akan kita berdiri depan Allah di waktu hisab. Kita kena bayangkan, kita ni memanglah bila kita solat, kita berdiri depan Allah Ta'ala, tak Allah di hadapan kita. Tapi kita bayangkan kalau ini adalah waktu hisab, waktu perhitungan ketika kita dipanggil seorang-seorang untuk bertemu Allah Ta'ala, bawa buku catatan amalan. Ya. Bagaimana keadaan kita waktu itu? Kata Syekh Hatim Al-Asam, ulama tasawuf yang awal, dia kata, apabila tiba waktu salat, aku sempurnakan wuduk dan aku datang ke tempat salat. Aku duduk sehingga aku boleh fokus. Lepas tu kita disuruh dah pergi salat awal. Jangan salat kalut-kalut. Kan, sebab kita nak kena tenang. Kemudian aku mendirikan salatku dan aku jadikan Kaabah di antara dua keningku. Sirat, jambatan yang kita akan lintas di atas neraka, di dua tapak kakiku, seolah-olah berdiri di atas sirat. Syurga di kanan, neraka di kiri, dan malaikat maut di belakangku. Aku menganggap ini adalah akhir. Ini adalah akhir solat ataupun solat yang terakhir. Solat yang terakhir. Seolah-olah ini adalah the last. Orang panggil apa? Salatul muwaddi'. Solat penghabisan. Setiap kali nak solat, kita kena rasa itu adalah the last prayer that we will perform. Hendaklah hati kita ini fokus untuk semayang. Tidak boleh ada pikap-pikap benda lain lah. Kalau kita masuk solat dalam keadaan kita masih ada syurul, masih ada lagi benda yang merusing kita, memanglah. Sebab itu Nabi kata, Iza jahazatil asya, iza hadaratis salat wa jahazatil asya fahduril asya. Kalau waktu solat dah masuk, makanan pun dah siap terhidang, makan dulu. Kan? Kita dilarang solat dalam keadaan menahan rasa nak kencing, rasa nak kentut, rasa nak buat air besar. Ya, apa sebab semua itu adalah kerana takut itu semua boleh menghilangkan khusyuk dalam solat. Ya. Tadabbur Al-Quran, menghayati bacaan Al-Quran. Demikian juga zikir-zikir dan doa-doa dalam solat. Kita kena tadabbur. Dan apa sahaja ibadat yang kita bentuk bacaan, bentuk perbuatan, kita kena tadabbur, rukuk, sujud. Apa makna aku rukuk ni? Apa makna aku sujud ni? Semua tu terkandung dalam bacaan kita. Bila kita rukuk, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa mukhi, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa sya'ri wa bashari wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Jadi bila kita rukuk, bila kita sebut pekat bacaan itu, kita kena betul, kita kena benar dalam ucapan kita. Bila kita kata, telah khusyuklah untuk kamu wahai Allah, pandanganku, penglihatan, pendengaranku, ya, otakku, wa mukhi, dan tulang berulangku, kulitku, segala otot-otot urat sarafku. Ya. Betulkah? Jadi kalau kita tadabbur ucapan zikir yang kita baca waktu rukuk, waktu sujud, kita akan datang rasa khusyuk. Meninggalkan berpayah-payah dalam segala perkara. Tak payah-payah-payah.
terutamanya doa. Ya, bila kita nak doa, nak minta kepada Allah Subhanahu Taala, kita berdoalah dengan apa bahasa yang kita boleh. Kalau doa yang kita kata doa yang umum lah, ya. Kalau doa yang khusus, hafal yang Nabi SAW baca. Ya, doa Nabi itu lebih mudah daripada kita nak susun ayat kita, lepas tu nak bagi ada irama-irama pula, nak buat ayat yang gempak-gempak, tak payah. Tuhan tidak perlukan jargon, bahasa-bahasa, istilah-istilah yang hebat-hebat, tak perlu. Ya, cakaplah dengan Tuhan, meluahkan isi hati kita, ya, yang kita boleh khusyuk, ya, yang kita boleh khusyuk, yang kita boleh hayati apa yang kita nak cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan kata, ud'u rabbaka tadarru'an wa khifat, ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Doalah kepada Tuhanmu dengan penuh merendah diri dan rasa takut, dan tanpa mengeraskan, tanpa menguatkan suara, tanpa terjerit-jerit, kan, tanpa jerkah-jerkah. Wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Ya? Tidak perlu kita membebankan diri, menyusahkan diri, ya? Dalam kita nak beribadat, kita kena kita siap yang terbaik, tetapi bukan benda yang di luar daripada kemampuan. Ya? Seorang sahabat datang, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mampu nak berdoa macam kamu dan sahabat-sahabat kamu yang lain berdoa. Aku hanya pandai kata, ya Allah, aku nak masuk syurga, bagilah aku syurga, aku tak mau neraka, lindunglah aku pada neraka. Nabi kata, doa kami semua ni yang panjang apa semua ni, itulah maknanya, itulah ke situlah juga maksudnya. Tidak perlu. Maknanya kalau tak boleh hafal sangat doa, doalah dengan apa cara yang kita boleh. Ya. Naam. Baik, ini adalah tentang jalan untuk mencapai khusyuk. Nanti kita akan bincang insya-Allah masalah yang dibincangkan oleh Ibn Qayyim ini, iaitulah hukum khusyuk dalam salat. Apakah hukumnya? Adakah salat itu kita wajib khusyuk? Adakah khusyuk termasuk dalam rukun salat? Adakah salat sah kalau tak khusyuk? Ini akan datang perbahasannya pada kelas yang akan datang biiznillah taala. Ada satu soalan, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi, perkara ghaib yang biasa disingkap oleh Allah itu, man lam yadhuq lam yadri lah, orang yang tak rasa tak tahu. Kan? Itu kita kena usahalah. Macam-macam lah benda yang tidak bercanggah dengan akal. Of course, dhabit, kasyaf, ilham, dia tidak boleh bercanggah dengan wahyu, dengan nas, dan tidak boleh bercanggah dengan akal yang waras dan fitrah yang sejahtera. Sebab orang sufi, dia ada kaedah bagi mereka, kita ada sumber ilmu yang berbeza dengan orang lain, iaitulah kasyaf. Jadi kasyaf ni bagi mereka mungkin datang dalam bentuk yang tidak logik pada akal. Kita kata salah. Kasyaf tidak akan berlawan dengan hukum akal, tidak akan berlawan dengan hukum syarak. Ya. Dia mestilah benda yang benar, yang hak. Ya. Macam sebagai orang sufi Asy'ariyah, mereka kata telah sabit di sisi kami secara kasyaf bahawa sifat Tuhan itu tidak ada, melainkan yang ada itu hanya zatnya. Kita kata ni bohong. Ya. Jadi mereka tarjihkan mazhab Mu'tazilah. Salah. Kasyaf mestilah yang bertepatan dengan hak. Kami takwil ayat ini sebab kasyaf mengatakan demikian. Tak betul. Sedangkan takwilan itu berlawanan dengan tafsiran ulama salaf. Kita kata kasyaf kamu tak betul. Jadi kasyaf mestilah dia harmoni dan bersesuaian dengan Al-Quran yang merupakan kalimah Allah, perkataan Allah, dan hadis Nabi yang wahyu Allah, harmoni dan bertepatan dengan akal yang dicipta oleh Allah. Ya. Kalau kasyaf itu sesuatu yang tak waras, tak logik, maka itu adalah bisikan syaitan, itu adalah waswas syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qawli hadha
Dan mengambil kesempatan ini kita syukur kepada Allah Ta'ala, semoga kita diampunkan segala dosa, diberikan kesejahteraan pada tahun yang baru, dan ditutuplah di akhirlah tahun yang lama ini, tahun 1444 ini, dengan keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita buka lembaran baru tahun kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.